Okay, seterusnya bab 7. Okay, ni semua tajuk form 4. Okay, bab 7 geometri koordinat. Okay, geometri koordinat kita ada garis selari, garis serenjang. Okay, bila garis selari kecerunan dia mesti sama. Okay, garis selari kecerunan dia sama. Kalau garis serenjang, okay, untuk garis serenjang kita akan guna M1 darab M2. Sama dengan negatif 1. Okay, kalau garis serenjang, lepas tu kita ada pembahagi tembiring garis. Okay, yang ini awak kena buat garis nombor. Kalau ingatlah awak belajar masa form 4. Dan yang ini rumus dia. Okay, ini rumus dia. Lepas tu kita ada luas poligon. Okay, luas segitiga dengan luas segi 4. Okay, luas segitiga dengan luas segi 4. Kita guna 1/2. Lepas tu dalam bracket yang ini ikatan tali kasut. Kalau Cikgu Shim pernah guna istilah tu. Okay, tali kasut. Okay, dan kita ada persamaan lokus. Persamaan lokus kalau titik bergerak dia tetap. Okay, dia bergerak tetap, jarak dia tetap dari satu titik. Kalau dia bergerak ada nisbah dia. Okay, M nisbah N dan juga yang ini lokus titik bergerak berjarak sama, yang ini pembahagi tembiring garis. Sekarang ni untuk awak punya KSSM ni, dia rumus yang dia bagi tidak sebanyak KBSM. Satu page je. Kalau sebelum ni KBSM rumus tu 3 page. Tapi awak punya dia compact satu page saja. Bila satu page sahaja maksudnya rumus tu tak banyak dia bagi. Okay, rumus tu memang tak banyak. Kalau awak perasan yang saya bagi dalam kelas KIK tu rumus dia, itulah rumus yang guna dalam SPM nanti. Okay, macam ni kan. Soalan A. Koordinat titik A, B masing-masing negatif 5, negatif 2, 5, 8. Okay, dalam soalan ini gambar rajah tak ada tau. Yang ni gambar rajah buat sendiri. Okay, biasanya gambar rajah buat sendiri dan biasanya kita guna garis nombor tu je. Okay, kita biasalah kita akan buat macam ni je. Macam ni, lepas tu kita pun letaklah kat sini titik A. Yang ni koordinat dia negatif 5, negatif 2. Yang ini titik B, koordinat dia 5, 8. Okay, biasa kita buat macam ni je. Yang ni dalam buku teks ni dia buat sekali dengan paksi dia apa semua pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak cepat. Okay, bila nak cepat kita buat garis nombor macam ni je. Okay, titik P membahagi tembiring garis AB dengan nisbah 3, 2. Okay, macam ni lah agak-agak. Okay, ni titik P dekat sini 3, dekat sini 2. Okay, 3, 2. Titik okay, sini 3, 2. Okay, 3, 2. So, dia suruh cari koordinat titik P. So, bila nak cari koordinat titik P ni, kita akan darab silang dia. Okay, darab silang. So, darab silang macam ni. 2 ni dia akan darab dengan yang di hadapan ni. 3 ni dia akan darab dengan yang di belakang ni. Okay, so semua koordinat yang kat depan ni kita akan darab dengan 2. Semua koordinat yang dekat belakang ni kita akan darab dengan 3. Okay, kalau ikut rumus dia, MX1 tambah NX2. Ini bagi dengan M tambah N. Okay, untuk X. Lepas tu untuk Y pun sama. MY1 tambah NY2 bahagi dengan M tambah N. So yang ini, kalau ikut dekat sini dia buat satu-satu, dia buat sebelah-sebelah. Okay, kalau kita nak cepat kita buat je terus dua-dua. Okay, so bila buat dua-dua kita akan buat begini. Okay, titik P sama dengan, okay. Bila dia suruh cari koordinat, mesti letak bracket. Okay, mesti letak bracket. So, 2 darab negatif 5 tambah 3 darab 5 per 3 tambah 2. Okay, itu untuk X. Okay, yang depan ni kita buat untuk koordinat X. Lepas tu kita buat untuk koordinat Y. 2 darab negatif 2 tambah, alamak tak muat. 3 darab 8, okay, per dengan 3 tambah 2. Baik itu. Okay, dekat sini awak masukkan semua dalam rumus dia 1 markah. Okay, awak dapat 1 markah dekat situ.
Okay, lepas tu baru awak selesaikan dia. Okay, selesaikan sama ada awak nak buat macam ni dulu, negatif 10 tambah 15 bahagi 5, negatif 4 tambah 24 bahagi 5. Lepas tu baru tulis jawapan dia, 5/5 awak dapat 1, 20/5 awak dapat 4. Okay. Okay. Nak tunjukkan pengiraan awak dapat ni dulu pun boleh, nak terus bagi jawapan pun boleh. Okay, sebab markah kita dah bagi di tempat awak gantikan dalam rumus. So ini satu markah. Okay, untuk AddMath markah pertama je. Okay, untuk AddMath markah pertama awak ganti dalam rumus. Okay, kalau kita guna rumus, awak ganti dalam rumus itu markah pertama. Okay, dan seterusnya yang lain-lain tu adalah markah jalan kerja. Okay, Putri sekarang dah okey belum? Okay, kita buat dulu garis nombor, masukkan. Okay, lepas tu buat bersilang macam ni. Bila kita buat dia bersilang macam ni, anak panah yang warna hitam ni yang saya buat bila bersilang, kita tak akan pening dah, tak akan tertukar dah. Okay, tak akan tertukar dah. Okay, seterusnya. Okay, yang ini dia suruh kita cari nisbah. Tengok dia cari nisbah APPB. Okay, kita ada garis nombor kat sini. Dia suruh cari nisbah. Nisbah tu dia tak bagi. Kalau soalan yang pertama tadi dia bagi nisbah. Yang ni nisbah dia tak bagi. Tapi dia bagi semua koordinat. Okay, tiga-tiga koordinat tu ada nilai dia. Bila nak cari nisbah ni awak ambil satu bahagian sahaja. Okay, satu bahagian tu maksudnya awak ambil yang bahagian X sahaja atau awak ambil bahagian Y sahaja. Okay, tak kisah mana-mana. Okay, kalau ikut contoh yang ini. Okay. Oh, dia ambil koordinat X untuk titik P. Okay, koordinat X untuk titik P ya. Macam yang ini awak akan guna dua titik A dengan B dan awak samakan dengan koordinat titik P. Okay, sebab biasanya titik P ni yang kita kena cari. Okay, biasanya. Okay, tapi dalam soalan ni dia suruh cari nisbah. Okay, so buatlah macam tadi. Okay, M dengan N ni. Okay, M dengan N. Buatlah garis silang dia. M ni dia mesti darab dengan 25. N ni dia mesti darab dengan 21. So bila kita guna sebelah saja untuk X sahaja atau untuk Y sahaja. Jadi kita akan darab, kalau guna untuk X, darab dengan X sahaja, koordinat X. Kalau guna Y, darab dengan koordinat Y. Okay, macam contoh kat sini dia guna X sahaja. Jadi N darab negatif 2 tambah M darab 2 per dengan M tambah N sama dengan negatif 1. Okay, M tambah N ni bawa naik ke atas. Bawa naik ke atas, so M darab negatif 1, negatif N. N darab negatif 1, negatif N. Okay, sebelah sini 2M tolak 2N per dengan negatif sama dengan negatif M tolak N. Okay, lepas tu kita kumpulkan pemboleh ubah yang sama pada satu bahagian. Okay, M kita letak di sebelah kiri, N kita letak di sebelah kanan. So kena pindahkanlah M yang di sebelah kanan kena pindah ke sebelah kiri, N yang di sebelah kiri kena pindah ke sebelah kanan. So kita akan dapat 3M sama dengan N, lepas tu tukar dalam bentuk pecahan. Okay, M bahagi M per N sama dengan 1/3. Macam mana dia dapat 1/3? Dekat sini dia 3M sama dengan 1N sebenarnya. Okay, kita nak tukar dalam pecahan. So M bahagi N. Okay, N kat sebelah sini kita pindah, sebelah kanan ni kita pindahkan ke sebelah kiri, darab dia jadi bahagi. Okay, ni nombor 1. Okay, sama dengan 1/3. So nombor kita pindahkan ke sebelah kanan. Okay, pemboleh ubah letak di sebelah kiri,
nombor letak di sebelah kanan. So kita dapatlah nisbah dia M1 N sama dengan 3. Kalau dia tanya nilai M dengan N, awak kena tulis M sama dengan 1, N sama dengan 3. Kalau dia tanya M dengan N. Tapi soalan ni dia suruh cari nisbah AP nisbah PB. So jawapan akhir kena tulis macam ni. Okay. Nak jawab soalan tu kena ikut kehendak soalan dia nak apa. Seterusnya, yang ini nak cari luas. Okay, nak cari luas segitiga ataupun luas segi 4. Okay, biasanya dia guna luas poligon kan. Okay, kalau luas segitiga, kita ada 3 bucu. 3 bucu tapi dalam rumus kita dia dah jadi 4 lajur. Okay, ni bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga dan yang keempat bucu pertama. Okay, bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Kalau ambil 3 bucu je, dia tak jadi lagi segitiga. Sebabnya A dia pergi ke B, B dia pergi ke C. Gambar rajah awak tu masih lagi terbuka. Dia macam ni. A ke B, B ke C. Gambar rajah terbuka. Sebabnya kita tak tutup lagi sebelah sini. Okay, sebab tu yang last kali tu kita kena ambil semula paksi pula koordinat yang pertama. Okay, barulah tutup awak punya segitiga. Sebab tu kita ambil bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga dan tutup semula dengan bucu yang pertama. Okay, lepas tu kira kena silang. Ni yang kata tali kasut tu. Okay, nampak tak dekat sini? Dia macam tali kasut tu kan? Tali kasut kan macam ni, itu macam ni. Kau ikat tali kasut kan? Itu dia sambung. Macam ni, sambung-sambung. Itu nama dia tali kasut dekat sini. Okay, so yang turun ke bawah, okay, darab tambah, darab lagi, tambah, darab lagi. Lepas tu tolak, okay, tolak dengan yang ke atas. Okay, yang ke atas pun sama. Darab tambah, okay. So yang ini pada buku teks ni dia dah ringkaskan. Dia terus je buat negatif 4 darab 3 tambah 5 darab 8. Dia tak buat. Dia terus dia ambil jawapan dia. Okay, dia darab terus dia tulis jawapan. 3. Awak masukkan dalam rumus. Kat situ markah dia. Okay, so maksudnya awak kena tulislah satu-satu. 1/2. Okay, dalam bracket negatif 4 darab 3 tambah 5 darab 8 tambah 2 darab negatif 6. Tolak, okay, buat tolak pula. Negatif 6 darab 5 tambah 3 darab 2 tambah 8 darab negatif 4. Yang ni kena tulis. Yang ni kena tulis sebab markah dia dekat sini. Ganti dalam rumus. Awak guna rumus apa? Tajuk ni ada rumus. So awak ganti dalam rumus. Dapat ini. Okay, dan kita akan dapat jawapan. Jawapan kita unit kan? Unit mesti positif. Okay, kalau awak lawan arah jam, okay, sebab dia A dekat bawah kan, A, B, C, kita buat macam tu ikut bucu dia. Kalau lawan arah jam, kita akan terus dapat jawapan dia positif. Tapi kalau kita ikut arah jam maksud dia macam ni lah. C pergi ke B, B pergi ke A balik semula ke C. Kalau ikut arah jam, jawapan kita akan dapat negatif. So bila jawapan kita negatif, masukkanlah dalam modulus. Sebab kita tahu luas tak akan jadi negatif. Okay, bila masuk dalam modulus, automatik dia akan jadi jawapan yang positif. Okay, tadi kita cari luas. Okay, yang ni dia suruh cari luas. Soalan yang ini, dia dah bagi luas. Okay, dia dah bagi luas. Tapi awak tengok koordinat dia ada yang tak lengkap. Okay, koordinat dia ada yang tak lengkap. Tengok pada bucu. Okay, ini complicated sikit bucu dia. Okay, bucu C1 dia K negatif 1. Bucu C2 dia K negatif 1. So apa nilai K dia? Bucu tak lengkap. Okay,
cara kaedah kita guna rumus yang sama. Okay, rumus sama. Cara nak jawab tu, cara nak kira tu sama. Tapi kita ada sama dengan 18. Sebab dia dah bagi luas dekat sini 18 unit. Okay, dia dah bagi luas 18. So pada pengiraan awak tu terus dia buat sama dengan 18. Okay. Sama ada awak nak letak 18 ni di sebelah kiri ataupun awak nak letak sama dengan 18 ni di sebelah kanan. Mana-mana pun boleh. Okay, mana-mana pun boleh. Tapi kalau nak senang kira, letaklah 18 ni di sebelah kanan. Okay, awak tak letak dekat sini. Awak buat dia sama dengan 18. Senang nak kira. Okay, yang ini awak kira. Okay, ini awak kira. Okay, ini sebenarnya awak dapat dulu kat sini ni dia macam ni. 1/2 8K tolak 4 sama dengan 18. Okay. Lepas itu 8K tolak 4 ni kita keluarkan dia dari modulus. Yang tu dia dapat sama dengan tu. Tambah tolak. Okay, kat sini 1/2 8K tolak 4. 8K tolak 4 keluarkan dari modulus. Sama dengan tambah tolak 18. Okay, sama dengan, bila dia keluar dari modulus, dia mesti ada tambah tolak. Okay, tambah tolak 18. So, kita akan kira untuk 18 yang positif dan juga 18 yang negatif. So, nanti kita akan ada dua nilai K, masuklah di tempat yang bersesuaian. Okay, ingat bila kita keluarkan dia dari modulus, okay, yang di sebelah kanan ni automatik. Dia akan jadi tambah tolak. Okay, tambah tolak. So yang ni 1/2 darab 8K tolak 4 ni boleh selesaikan. Okay, selesaikan. Sama dengan positif 18 sama dengan negatif 18. So nanti kita akan ada dua jawapan untuk K. Yang ini awak nak cari persamaan lokus. Okay, persamaan lokus titik P. Supaya jaraknya dari titik A ialah 6 unit. Okey, yang ni jarak dia sentiasa sama 6 unit. So dia bergerak dalam bulatan sebenarnya. Okey, dia bergerak dalam bulatan. So apa yang kita buat, kita dalam soalan dia akan bagi satu titik. Okey, satu koordinat. Okey, so apa yang kita buat? Kita guna rumus jarak. Okey, bila kita nak cari persamaan lokus, kita akan guna rumus jarak. Okay, so rumus jarak, apa dia? X2 tolak X1 tambah Y2 tolak Y1 square root. Okay, punca kuasa 2. Ada kuasa 2, lupa pula. X2 tolak X1 kuasa 2, Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, rumus jarak. Nak cari persamaan lokus, kita guna rumus jarak. Okay, ganti je lah dalam persamaan. Okay, dekat sini kita dapat 1 markah. Okay, gantikan dalam persamaan awak buat sama dengan 6, 1 markah. Okay, sebab kat sini dia dah bagi jarak dia 6. Okay, selesaikan punca kuasa, pindah ke sebelah, dia akan jadi kuasa. Jadi 6 kuasa 2, 36, selesaikan dan awak mesti susun persamaan lokus awak. Ingat mesti susun persamaan lokus. X kuasa 2, lepas tu Y kuasa 2, X sahaja, Y sahaja dan 1 nombor. Okay, kat sini nombor. Sama dengan 0. Okay, mesti susun baru dapat markah untuk jawapan akhir. Okay, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 8X tambah 6Y tolak 11 sama dengan 0. So kat sini baru dapat 1 markah. Yang ini persamaan lokus kalau dalam bentuk nisbah. Okay, dalam bentuk nisbah, dia bagi dalam bentuk nisbah, kita tulis yang ini. PS per PT sama dengan 2/1. Okay, tulis yang ini. Lepas itu nak senang, awak buatlah darab silang terus dekat sini. Okay, so awak akan dapat PS sama dengan 2PT.
Okay, terus je buat darab silang. Yang ini dia akan ada sama dengan 2 darab lah kita punya jarak yang tu. Yang ni pun ada jarak. Okay, so bila kita nak hilangkan punca kuasa 2 ni, yang dalam tu awak cari sendiri tau. Sekarang ni saya terangkan bila kita nak hilangkan punca kuasa 2 sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay, awak nak hilangkan. Sebenarnya yang ini awak akan darab dengan kuasa 2. Sebelah sini pun awak akan darab dengan kuasa 2. So bila awak darab kuasa 2, sebelah kiri dia tinggal persamaan dia tu saja. Okey, sebelah kiri ni dia akan tinggal persamaan dia. Yang ini 2 ni dia dah jadi 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 darablah persamaan dia. Okey, jangan lupa 2 dekat sini. Okey, dia akan jadi kuasa 2. So dia akan jadi 4. Sebab tu dekat sini dia ada 4 ni. Nampak ni 4. Okey, ni 4. Sebabnya kita dah kuasa 2 kan 2 di sini. Okey, ini saya ajar awak cara kita hilangkan punca kuasa sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, kita kuasa 2 kan kita punya pengiraan. Dan jangan lupa bila dia ada nombor tu pun kena kuasa 2. So kita akan dapatlah jawapan dia. Okey, bila yang macam ni kan sebenarnya bila dia bagi dalam bentuk nisbah tu pengiraan dia akan jadi panjang sikit lah. Sikit je panjang dia. Okey, akan jadi panjang sikit. Okey, kita berhenti kelas kita di sini. Terima kasih yang masuk kelas hari ni dan good luck untuk penilaian. Okey, sama-sama semua.